Okey, ialah pun mukadimah. Kenapa kita perlu tahu nombor kuasa 2 sempurna dengan nombor kuasa 3 sempurna? Sebab benda yang berkaitan dengan punca kuasa, ya. Kalau kita tadi nombor kuasa 2 sempurna, kita ada 1, 4, 9, 16, 25. Jadi kalau kita nak patok, ialah 2 darab 2, itu adalah 3 darab 3. Jadi punca kuasa 2 bagi 4 ialah, sekejap, orang masuk cikgu tahu saya berhenti sekejap lah. Apa nama, lupa sampai bila mak cikgu dia. Okey, punca kuasa 4 ialah 2. Punca kuasa 9 ialah 3. Anda boleh guna kalkulator. Jadi itu dalam tu ialah, dalam tu ialah nombor kuasa 2 sempurna. Nombor bulat kalau perpuluhan pecahan tu bukan. Nombor kuasa 2 sempurna, nombor kuasa 3 sempurna ialah nombor bulat positif. Nombor negatif adalah banyak start dari 1, 1, 4, 9. Positif semua situ. Okey. Okey. Bila Okey, ramai yang dah masuk. Cikgu dah tak sempat lagi yang tik kehadiran anda. Jadi yang masuk-masuk yang lewat tadi, just say hi lah. Personal dengan cikgu. Jadi cikgu boleh rekod kehadiran anda masing-masing. Okay? Okey, punca kuasa 3 je nak. Okay? Kita start ada 8 ya. 8, 27, pasal 64, ada 125. Okey, 8 ialah 2 darab 2 darab 2. So, jadi punca kuasa 3 bagi 8. Ingat, tu mun simbol tu, sekejap, cikgu besarkan. Simbol tu ialah simbol punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 3, kita letak 3 je kecil kita. Okay. Punca, nampak? Kita letak 3 je di sia. Sekejap, cikgu padam dia surat anda si keliru. Okey, nampak? Kalau tu tadi punca kuasa 2. Kalau ada 3, punca kuasa 3 ada. Kalau punca kuasa 4, nanti ada belajar punca kuasa 4. Dia ada tak 4 di situ. Ya. Nampak tak? 4. Okey. Pelajar akan keliru bila next time, bila masa berlalu. Okey. Maka pelajar ingat kelak ia dibagi dengan 3. Tidak. Just simbol nombor 3 yang kecil. Okay? Kecil je sebelumnya lah. Besar. Membesar. Jadi, ya macam dah jadi bahagi 3. Yang keliru dengan macam yang kita bahagi biasa nak. Bagi 3 yang besar. Just kita touching kecil je. Touching gambar aja kecil je. Besar gila. Besar gila tu dah jadi bahagi. Okey. So, kalau nombor kuasa 2 sempurna macam tadi, 3 balik saya lagi, 8 tu ialah 2 darab 2, jadi dapannya 2. Itu saja. Anda boleh tekan kalkulator. Kalau 27, punca kuasa 3-nya, sorry. Yang ini tadi 8, jawapannya ialah, jawapannya ialah 2. Kalau yang ini, jawapannya ialah 3. Kita ambil rootnya je, iaitu akarnya. Apakah nombor yang bentuknya supaya ini jadi kuasa 3. Jadi 64, kalau 60, jadi 64. Okay. Kalau biasanya kalau dalam tanpa guna kalkulator, kita akan tunjuk dulu macam mana kita dapat 64. 64 ialah 4 darab 4 darab 4 dan akhirnya jawapannya ialah 4. Okay. Kalau anda dari situ terus ke situ pun boleh, saya ada masalah Okey, itu dah dia pengenalan kepada kuasa 3 dan punca kuasa 3 dan hubungan punca kuasa 2 dan hubungannya dengan punca kuasa. Okey, jadi nombor kuasa 2 sempurna dan nombor kuasa 3 sempurna ialah bertunggal kata orang, ada pertalian dengan kuasa masing-masing. Jadi yang hantar, mostly yang hantar latihan
bila ada segi perkara yang kurang saya, ialah bila kita orang disuruh membuat orang pembahagian, sekejap cikgu ingat. Pembahagian dengan menggunakan, kan yang awak tunjuk sebenarnya maksudnya kedah pembahagian panjang ya. Sekejap cikgu ingat. Ada yang dah hantar latihan tu. Kaedah pemfaktoran perdana ya. Dia banyak kaedah kan dalam faktor tu. Satu tersenarai, satu yang kalau yang macam ni ialah yang ini ialah kaedah pembahagian berulang Okay, 4 dengan 8 contoh kita bagi sampai tinggal nombor kita bagi. Yang satu lagi itulah kaedah pemfaktoran perdana yang macam ada gambar rajah yang ada pokok itu. Okay, anda buat tengok muka surat 60 Muka surat 60 contoh 9 Anda tentukan sama ada setiap nombor berikut adalah kuasa 3 sempurna. Okay. Contohnya gula contoh 9 muka surat 69. Kalau tak ready pun boleh tengok dekat depan sini aja. Okey, kita dah 64. Kalau anda hafal, anda akan tahu bahawa nombor ini adalah nombor kuasa 3 sempurna. 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343. Anda boleh hafal 7 nombor kuasa 2 nombor kuasa 3 sempurna yang pertama. Kalau cikgu 7 ialah 8 dan 8 lah. Cikgu ingat lagi banyak gila. Kalau nombor kuasa 2 sempurna cikgu boleh hafal sampai 13 ke. Tu banyak gila. 64 secara automatik kita ingat bahawa ianya adalah nombor kuasa 2 sempurna. Tapi kalau kita nak tentukan dalam exam biasanya kita guna kalkulator, tapi dalam belajar tu kita ingat biasanya kalau kita nak buat ni paling mudah lah. Kalau ikut buku tu senang sikit. Supaya tu 8 dapat. Tapi kalau kita pergi nombor paling simple iaitu nombor 2. 2 darab 32. Okay. 2 tu akan turun semula lah. Okay. Lepas ni 32 tu kemudian kita bagi lagi dia 2 darab 16. Okay. Ini masih sama turun ke bawah lagi. Ini 16 ni pun 2 darab 8. Ini pun bagi dia 2 darab 4. Dan 4 pula 2 darab 2. Tu teknik jika anda tak mahir survey, tak faham survey, kita buat semudah-mudah yang mungkin itu start daripada nombor 2. Okay, ataupun nombor 3. Nombor perdana 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. Jadi kita dah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagi kita ke pada download ada 6 kan. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 tu 2 3 4 5 6. Tapi cara cikgu tunjuk tu panjang lah. Tapi ini mudah sebab ni kita bermula dari nombor yang paling mudah sekali. So, tengok ni, ingat kuasa 3 mesti ada 3 gigi. 3 3. So, untuk 8 ataupun sorry. Kita ambil 2. Ambil so 2 darab 2 darab 2 darab 2 2 3 4 5 darab 2. Okey, 6 lagi. So, kuasa 3 mesti ada 3 pasang. 4 darab 4. 4. So, 4 darab 4 ialah 4 kuasa 3. Jadi, bilanya dapat ditulis dalam bentuk kuasa 4 kuasa 3, jadi ianya menjawab soalan tentukan sama ada. So, jawapannya 64 ialah kuasa 3 sempurna. Bunyi siapat ditulis dalam bentuk 3 nombor yang sama yang di kuasa 3, maka ianya bukan kuasa 3. Okay. So, ada soalan setakat tak? Sudah cikgu proceed. Lepas kita akan pergi ke WhatsApp lah untuk jimat data anda. Okey. Nanti dalam WhatsApp kita akan bincang latih diri 3.2. Okey. Dan kita akan pergi kepada seterusnya. Okey.
Cikgu nak lihat apa lagi yang paling adalah komponen-komponen yang paling penting lagi. Okey. Okey. Contoh 11. Okay. Tengok contoh 11 muka surat 63. Okay. Kalau cikgu contoh sekali dengan kuasa 2 sekali. Okay. Sebab kuasa 2, kuasa 3 ni dia tak jauh beza dia cara dia. Okay. Kalau ada contohnya 4 kuasa 3 kita tahulah. Okay. 4 darab 4 darab 4 ialah 64. Okay. Nak guna kalkulator boleh. Nak kira sendiri pun boleh. Kalau 0.2 kuasa 3 maksudnya 0.2 3 kali lah. 0.2 darab 0.2. Dapatnya 0.08. Ini kalau negatif ni cikgu nak sebut nak bincang. Okey. Kalau negatifnya macam ni tengok. Ini adalah negatif 3 tu saja yang kuasa 2. So negatif 3 per 5. 3 tu saja yang 2 kali. Nampak tak? Tapi kalau dia letak macam ni, negatif 3 per 5 kurungan kuasa 2 ataupun kuasa 3. Maksudnya semua ni akan berulang. Negatif 3 per 5 darab negatif 3 per 5. Ini awas ni macam ni. Okay. Ini 3 saja. Negatifnya tidak. Itu yang sering berlaku kesilapan. Dan kalau boleh juga, nombor pecahan tak wajar, macam contoh 12 tu, contoh 12, B, negatif 4, 1 per 2. Yang itu dia guna kalkulator. Sorry. Yang soalan tu dia gunakan kalkulator. Okay. Kalau tak guna kalkulator, nombor pecahan tak wajar ni, pecahan tak wajar ni kita kena nombor bercampur, ini dah nombor bercampur. Nombor bercampur ni kita tukar kepada pecahan tak wajar terlebih dahulu. Jadi dia akan di 2 darab 8, 9 negatif 9 per 2 kuasa 3. Kita tukarkannya kepada pecahan tak wajar. Nombor bercampur tukar kepada pecahan. Jadi kita tulislah. Kalau dia kena tunjuk langkah lah ni. 2 darab. Kalau letak kurungan bagus lagi. Banyak ada negatif tu. Negatif 9 per 2 darab negatif 9 per 2. Okey. Okey, lepas ya, anda boleh guna kalkulator lah based on kehendak soalan. So, okey. Yang bahagian yang terakhir sekali, sebelum kita balik tukar mod pembelajaran kita pada WhatsApp, ialah nisbah. Ada yang perhatian tu, nisbah, sorry. Anggarkan, tengok muka surat 66. Anggarkan. Kalau dalam buku tu dia tunjuk memang kompleks sikit. Contohnya dia katakan, contoh 17, E, anggarkan nilai bagi 4.2 kuasa 3. Untuk dalam buku, dia bagi pilihan tu 4 dengan 5 kan. Okay. So, bila kemudian dia tulis sana, kalau anda boleh lihat buku, dia tulis 4 kuasa 3 dan 5 kuasa 3. Okay. 64. Yang ini akan jadi 64 dan 5 kuasa 3 ialah 125. Tapi kalau anda lihat sebenarnya 4.2, cikgu letak sini yang 4.2. 4.2 dia lebih dekat kepada 4 kan? Okay. Lebih dekat kepada 4. Jadi kalau anda tak nak tulis sini pun tak apalah. Yang sini anda boleh abaikan. Okay. So, cikgu padamkan dahulu. Anda boleh tulis saja yang dekat dengan siang. Jadi, 4.2 kuasa 3 menghampiri, ada simbol gelombang tu. Okay. Ini simbol gelombang, menghampiri 64. Okay. Tak payahlah kita tulis yang satu lagi tu. Sebab membasar, kita nak macam ni saja jawapan akhirnya.
4.2 kuasa 3 menghampiri 64. Sebab 4.2 tu lebih dekat kepada 4, okay, lebih dekat kepada 4 daripada 5. Sama jugalah yang B tu 180. Kalau anda lihat sendiri nanti, boleh tengok sendiri nanti. 180 dia lebih dekat kepada 216. Okay. Satu lagi 125 dengan 216. Kenapa guna ni dengan yang ni? Ni ramai pelajar tak tanya. Cikgu tanya, kenapa guna 125 dengan 216? Sebab ini tadi kan, ini adalah nombor kuasa 3 sempurna yang mudah kita hafal. 8, 27, 64, 1, 25, 216 dan 343. Jadi kalau anda nak guna nombor bebas, susah. Kita nak tukar dia kepada nombor besar. Jadi 180. Letak situ lah. Dan yang lebih dekat kepada 216. Jadi seperti ada tulisannya 180 kuasa 3 menghampiri tanda gelombang tu. Sikacak lah nama cikgu. 6. Sampai kalkulator, kalau tekan kalkulator memang kita akan dapat jawapan yang tepat ya. Kalau anda tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan yang tepat ya. Kita tengok 180. Punca kuasa 3. Kuasa 3 pula. Punca kuasa 3 sama dengan menghampiri 6. Tapi kalau anda tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan yang tepat. Okay. Sekejap. Bila guna tekan kalkulator, anda guna simbol sama dengan. Sekejap, cikgu tekan kalkulator apa jawapannya. Okey, kalau tekan kalkulator, jawapannya 5.65. Jadi kita guna simbol sama dengan memang jawapannya 5.65. Tapi soalan nak kita anggarkan. Jadi kalau anggarkan kita guna simbol ya. Simbol anggaran lah. Menghampiri. Okay. Punca kuasa 3, 180 menghampiri 6 sahaja. Ini sama. Ini memang jawapan yang sebenar. Okay, anda boleh buat macam tu nanti. Okey, cikgu rasa dah sampai ke hujungnya. Di akhirnya sekali nanti anda akan diberi jawapan yang soalan yang berkaitan dicampur sekali lah dengan kedua-duanya, iaitu kuasa 2 dan kuasa 3. Okey, ada soalan dulu sebelum kita tamatkan Google Meet dan pindah ke WhatsApp. Ada soalan? Okey, kita rehat 10 minit. Lepas ya, mungkin ada soalan lepas ya. Jadi kita berjumpa dalam pukul 8, pukul 8.50 jam cikgu lah. Okay. Pukul 8.50 jam cikgu menggunakan WhatsApp. Boleh? Okey. Handphone cikgu pun dah nak habis dia pun power ya. Okey, kita jumpa di grup WhatsApp. Terima kasih.